Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membaca pula kitab yang telah ditulis oleh seorang Sultan Aulia, iaitu Raja sekalian para wali pada zamannya, iaitu Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirruhu Aziz. Kitab itu yang berasal dalam bahasa Arab dengan tajuk Al-Fathu Ar-Rabbani Wal-Faidur Rahmani, yang telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan telah pun dituliskan di dalam bahasa yang mudah, yang diterjemahkan Kurnia Rabbani Limpahnya Rahmani. Dan yang menterjemahkannya tak lain tak bukan almarhum Al-Ustaz Said Ahmad Semin, abang kepada bekas mufti kita yang telah pun kembali kepada Allah beberapa tahun yang sudah. Semoga Allah merahmati rohnya dan menempatkan tempatnya di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebagai pembukaan majlis kita pada malam ini, mari sama-sama kita bacakan Fatihah kepada tuan pengarang kitab ini yang bernama Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirruhu Aziz. Semoga ilmu yang ditulisnya yang nak disampaikan kepada kita ilmu yang manfaat dan dapat dia menjadi bekalan untuk kita menjalani jalan hidup ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Semoga kita terselamat dunia sampai ke akhirat dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan mari kita bacakan Fatihah juga kepada tuan penterjemah kita, iaitu Al-Ustaz Said Ahmad Semin, yang telah mengorbankan sekalian tenaga dan masanya untuk nak membuatkan terjemahan yang begitu baik sekali. Dengan terjemahan ini dapat pula kita manfaatnya. Maka dengan itu semoga Allah Ta'ala berkatkan usahanya dan diterima usahanya sebagai usaha yang soleh, yang ikhlas, dan ditempatkan rohnya dengan golongan orang solehin dan dijadikan tempat kembalinya dalam syurga Jannatul Firdaus dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, pada malam ini kita akan mulakan mengenali akan biografi Al-Imam Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirruhu Aziz. Jadi kita tidak baca pendahuluan ataupun mukaddimah yang ditulis oleh penterjemah dan juga yang dalam bahasa Arab yang mengulasnya, tapi kita langsung kepada mengenal siapa dia tuan pengarang kita, Sultan Aulia Qutbul Aqtab Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani di muka surat yang ke-14. Jadi kitab ini sekarang buat masa ini sudah tidak ada di tangan kita. InsyaAllah dia dalam perjalanan daripada Kuala Lumpur dan pada esok hari akan sampai. Jadi insyaAllah minggu hadapan siapa yang belum lagi ada kitabnya boleh dapatkan insyaAllah. Jadi yang mana belum ada kitabnya, kita tadahkan telinga untuk kita mendengarkan. Jadi siapakah dia Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirruhu Aziz? Bila kita sebut nama wali-wali Allah, kita selalu sebut Qaddasallahu Sirruhul Aziz. Artinya apa? Semoga Allah sucikan rohnya yang mulia. Itu maksudnya. Biografi penulis, nama dan keturunannya, iaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa dia? Dia adalah seorang imam yang zuhud, arif billah. Arif billah yang ma'rifat dengan Allah, yang dianggap sebagai tauladan Syekhul Islam, dan digelar pula dengan Sultan Aulia, iaitu sultan pada sekalian wali-wali, dan pemimpin orang-orang yang suci, pendiri agama dan sunnah, dan penghapus bid'ah. Jadi kalau sekiranya kita lihat daripada kata-kata ini, sebenarnya Al-Imam Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani dia bukan hanya sekadar wali biasa, tidak.
Dia ni sebenarnya ulama besar tuan-tuan ya. Ulama tafsir, ulama hadis, ulama fiqh. Di samping dia dikenali sebagai ulama tasawuf. Dan dia adalah orang yang sangat strict, sangat kuat, berpegang pada sunnah. Mana-mana yang bid'ah semuanya ditolak. Tak dia beri can pun. Kenapa? Sebab itu sifat para wali-wali. Para wali-wali dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang saya nak katakan di sini, kadang-kadang kitab-kitab tulisan Syekh Abdul Qadir Jalani pun menjadi kritikan orang-orang yang kritik. Seumpama mengenai kelebihan bulan Rejab. Kita ni sekarang berada dalam bulan Rejab, maka saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan kedatangan bulan Rejab. Mudah-mudahan bulan ini membawa rahmat dan barakah untuk kita dan sekalian muslimin, amin. Dalam sebuah riwayat menyatakan siapa yang mengucapkan tahniah kepada saudaranya mengenai bulan Rejab, tahniah yang pertama sebelum orang lain ucapkan tahniah pada saudaranya itu, maka diampunkan dosanya. Maka begitulah kelebihannya. Sampai kalau kita ucapkan tahniah kepada saudara kita, tahniah engkau sekarang ni berada dalam bulan Rejab, semoga Allah jadikan bulan ini penuh rahmat dan barakah untuk kita dan sekalian muslimin, maka dia akan diberikan ganjaran, diampunkan dosanya seluruhnya. Masya Allah. Itu kelebihannya kita ucapkan tahniah. Kita jumpa saudara mara, keluarga, sahabat ucapkan tahniah. Bulan Rejab sekarang. Ada yang tak tahu pun dah masuk bulan Rejab. Jadi bulan Rejab dah masuk tanggal 20 hari bulan April, hari Senin yang lepas. Hari Senin lepas tu bila? Semalam lah. Hari ini hari Rabu, Selasa. Hari ini dah 2 Rejab dah. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jalani yang lain yang namanya kitab Al-Ghunyah menyebutkan kelebihan-kelebihan bulan Rejab dan puasa-puasa yang dilakukan pada bulan Rejab dan sembahyang-sembahyang sunat yang dilakukan pada bulan Rejab. Banyak kelebihannya. Tapi ada orang zaman sekarang sudah pandai nak mengkritik, nak mengata ini hadis dhaif, ini hadis palsu, nak macam-macam lagi. Mungkin antara kita pun menerima viral message itu. Jadi saya nak bagi tahu bahawa Syekh Abdul Qadir Jalani ni, kalau benda tu bid'ah, kalau benda tu khurafat, kalau hadis tu maudhu', palsu, dia tak pakai sama sekali. Kenapa? Sebab dia berpegang teguh kepada sunnah ajaran baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai digelarkan dia orang yang penegak sunnah, yang mendirikan sunnah dan pembenteras bid'ah. Itulah dia Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrul aziz. Siapa nama dia? Abu Muhammad Abdul Qadir bin Saleh bin Abu Saleh bin Abdullah bin Yahya. Itu nama dia. Abu Muhammad tu gelaran. Anak dia yang pertama lelaki nama Muhammad digelarkan Abu Muhammad. Orang-orang Arab macam itulah ya. Kalau saya anak lelaki saya Fawaz, saya digelarkan Abu Fawaz. Jadi macam itulah kalau sekiranya siapa-siapa ada anak lelaki, maka dinamakanlah dia Abu kepada anak nama lelaki itu. Dan nama dia betul ialah Abdul Qadir bin Abu Saleh bin Abdullah bin Yahya. Nama bapa dia Abu Saleh. Bapa dia ni pun orang soleh, nama pun Abu Saleh, dan dia pun memang orang soleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ni pun orang yang wali Allah juga, bapa dia pun wali Allah juga. Allah Taala kurniakan Syekh Abdul Qadir Jalani daripada keturunan yang mulia. Sebab Abu Saleh ini sewaktu dia dalam perjalanan mencari ilmu, maka dia sudah kelaparan. Dia lalu di tepi satu tebing sungai, dan tiba-tiba di sungai itu mengalir satu biji buah apple. Dia pun kerana kelaparan sangat, dia terus cekup di sebiji apple yang sedang mengalir ke sungai itu, dan dia pun makan. Dah dia makan, dah kenyang, kemudian dia teringat ini sebiji apple ni mesti ada pokoknya, mesti ada kebunnya, dan mesti ada tuannya. Aku ni makan hak orang yang aku belum minta izin. Takut dia pergi cari, dia sampai ke ujung sungai itu, di atas bukit jumpa satu kebun apple. Dia kata inilah tempat kebun ni jatuhnya buah apple ni. Pergi pula cari, tengok tuan rumah dia, nampak jumpa tuan rumah, dapat jumpa rumah, dia pun ketuk, dia pun kata, inikah tuan rumahnya? Ya, tuan kebun? Ya, ni saya tuan kebun. Kenapa? Saya ni telah termakan sebiji buah apple yang hanyut di tengah sungai, maka saya nak minta dihalalkan. Tuan kebun ni pun terkejut.
Sebiji apple kau makan di tengah sungai yang mengalir, kau datang kat sini, kau minta halal. Dalam hati kata ini bukan sembarang orang ni. Orang lain datang mencuri buah apple, ini dia makan buah apple yang dah jatuh kat sungai, datang nak mencari minta halal pula. Ini orang ni memang aku takkan jumpa lagi macam ni orang. Kata tuan kebun ini, kata boleh, tapi dengan syarat. Apa dia? Kau kerja dengan aku 10 tahun. Alamak, satu biji apple yang pasal nak kerja 10 tahun. Tapi dia takut. Kenapa dia takut? Kalau aku makan satu biji apple haram, neraka tempat dia. Jadi oleh kerana takwa dia kepada Allah, dia terimalah syarat tu. Jadilah dia bekerja dengan tuan kebun itu 10 tahun. Lepas 10 tahun dah selesai, dia datang jumpa tuan kebun tu. Dia pun kata, tuan, sekarang saya dah selesaikan 10 tahun. Apakah boleh saya dapatkan halal sebiji apple 10 tahun yang dulu saya makan? Tuan dia kata, sekarang ada satu syarat lagi kau kena penuhi. Kalau kau terima, maka aku halalkan. Kalau tidak, aku tak halalkan. Apa dia tuan? Syaratnya, kau kahwin dengan anak gadisku. Alamak, nak kena kahwin. Tapi anak gadisku, mata dia buta, telinga dia pekak, kaki kodong, tangan kodong. Macam mana ni nak kahwin perempuan macam ni? Tapi kalau tak kahwin, tak dapat halal. Tak dapat halal, neraka tempat dia. Dia pun terimalah. Baiklah tuan, saya terimalah nikah dengan anak tuan. Lepas dah nikah, malam pertama dia pun masuk bilik kepada isteri dia. Dia pun terkejut. Dia lari keluar balik kepada bapa mentua dia. Dia kata, ayah, yang dalam bilik tu bukan isteri saya. Kenapa? Isteri saya kan buta, pekak, kaki tangan kodong. Ini saya tengok perempuan yang secantik-cantiknya, cukup lengkap tubuh badannya. Ayah dia pun kata, itulah isteri engkau. Sebenarnya pada hari pertama kau datang menjumpai aku sudah letak niat nak kahwinkan kau dengan anak aku, kerana aku takkan jumpa orang yang macam kau ni. Dan sekarang dah sampailah hajatku. Anak aku ini sebenarnya aku kata dia buta kerana tak pernah melihat maksiat. Aku kata dia pekak kerana tak pernah mendengar maksiat. Dan aku kata dia kaki tangan dia kodok kerana tak pernah pegang dan tak pernah berjalan ke tempat maksiat. Itulah sebagai kinayah atau sindirannya. Maka begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Abu Saleh ini pun bernikah dengan seorang perempuan yang solehah. Dua-dua soleh dan solehah. Akhirnya Allah kurniakan dia zuriat pun yang soleh, bahkan menjadi sultanul aulia, iaitulah Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz. Keturunan yang mulia menghasilkan zuriat-zuriat yang mulia. Kita pun macam itulah juga tuan-tuan ya. Kita nak anak-anak kita jadi orang soleh, solehah, yang beriman dan bertakwa. Kita lah dahulu kena jadikan diri kita orang yang soleh dan solehah. Rajin sembahyang tahajud, rajin baca Quran, rajin datang belajar agama, datang zikir. Barulah Allah pun kurniakan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau kita tak jadi soleh solehah, anak kita jadi mak saleh pula. Nampak tuan-tuan? Mahal tuan-tuan dia. Jadi itulah kita kena jagalah diri kita juga. Jadi itulah dia Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abu Saleh bin Abdullah bin Yahya, seorang yang zuhud. Bin Muhammad bin Daud. Jadi Yahya ni seorang yang zuhud. Zuhud ni orang yang tak cinta pada dunia. Bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Jun bin Al-Jun bin Abdullah bin Al-Mahdi bin Al-Hasan Mustanna bin Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib radhiyallahu an. Masya Allah. Jadi dia ni keturunan Sayyidina Hasan, cucu Nabi SAW. Jadi dia ni daripada Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW. Itu sebelah bapa dia. Sebelah mak dia adalah keturunan daripada Sayyidina Husain pula. Subhanallah. Jadi daripada sebelah bapa keturunan Sayyidina Hasan, abang. Dan daripada sebelah ibu pula keturunan Sayyidina Husain, adik pula. Subhanallah. Memang betul-betul lah pilihan Allah. Wali-wali Allah ni sebenarnya pilihan Allah dah. Memang Allah dah siapkan dah. Bukan kebetulan dia jadi wali, tidak tuan-tuan.
daripada law mahfuz lagi. Saat pertama Allah jadikan makhluk ini, Allah sudah letakkan siapakah bakal menjadi wali-walinya, kekasih-kekasihnya, seperti mana nabi-nabinya, seperti mana ulama-ulamanya, dan demikian juga para wali. Sudah Allah Ta'ala dah catatkan dah siapa yang bakal menjadinya. Dan memang Allah meletakkan dalam zuriat yang baik-baik, seperti Imam Syafi'i kita. Imam Syafi'i pun keturunan daripada Ahlul Bait, keluarga Nabi. Sebab datuk nenek dia bertemu dengan datuk nenek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, dia keturunan yang mulia, menghasilkan zuriat yang mulia dan orang-orang yang mulia. Dan ibunya pula Ummul Khair Fatimah. Nama ibunya Fatimah. Digelarkan dia Ummul Khair, ibu yang baik. Memang dia orang baik. Binti Syekh Abdullah As-Su'mi dan Al-Husaini, seorang yang zuhud. Jadi makna Al-Husaini itu daripada keturunan Sayyidina Husain. Jadi Imam Abdul Qadir Jalani ini dari keturunan Hasan bin Abu Talib dari sebelah ayah, dan dari keturunan Sayyidina Husain bin Abi Talib pula dari sebelah ibu. Dan ibu saudaranya ialah seorang solehah yang terkenal, iaitu Ummul Khair Aisyah. Itu mak saudaranya kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Tempat kelahirannya, Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani dilahirkan di Jailan, di sebelah Tabaristan pada tahun 471 Hijrah. Jailan ni kalau kita tengok nombor 2 bawah, dia tulis ialah suatu iklim, satu tempat di Iran, selatan Qazwin, yang berpangkalan di Rus. Terkenal sebahagian gunung-gunungnya dengan Dailam, iaitu kebanyakan tanahnya berupa parit-parit. Jadi dia tempat kat mana? Kat Iran asalnya. Jailan ni nama tempat lah, nama orang kata daerah, daerah Jailan. Dan Jailan itu ialah asalnya tempatnya dalam negeri Iran yang sekarang kita kenal sebagai Iran. Bersamanya dengan tahun Masihi 1078 Masihi, 1078, kita sudah 2000, dah 2015, hampir 1000 tahun tuan-tuan ya sejarah Syekh Abdul Qadir Jalani. Maka dia pun terkenal kemudian dengan julukan Al-Jailani atau Kailani ataupun dengan Al-Jili. Ini antara gelaran dia. Jailani memang nama dia kampung Jailan. Kailani, nama Jailani kadang-kadang orang sana sebut Kailani. Dan memang saya pun bertemu juga sebahagian daripada keturunan Syekh Abdul Qadir Jalani, dia digelarkan Kailani. Memang ada. Dan Jili ringkasannya ya, ringkasannya. Sifat-sifatnya dan kehidupannya adalah Syekh Abdul Qadir Jalani seorang yang kurus tubuhnya, sederhana lebar dadanya, panjang janggutnya, tinggi orangnya, sawo matang warna kulitnya. Kulitnya tu macam kecoklatan sikit lah ya. Keningnya bersambung, suaranya nyaring, sentiasa berdiam diri, sangat dia hormati dan banyak pula ilmunya. Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani berdiam di negerinya selama 18 tahun, di mana dia telah menghapuskan banyak dari khurafat-khurafat yang dipercayai oleh setengah-setengah muridnya dan para pencintanya. Dalam ketika ini sudah lahir berbagai-bagai hal yang luar biasa dari keramatnya. Subhanallah ya. 18 tahun dia duduk ke kampung dia, daripada lahir sampai umur 18 tahun. Lepas tu barulah dia keluar mencari ilmu di luar. Dalam masa dia dekat kampung dia pun, dia sudah menjadi orang yang membenteras perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara khurafat. Nampak tuan-tuan, inilah tokoh-tokoh ulama kita ni, dia bukan orang bid'ah seperti mana dituduh oleh orang-orang yang tak faham ya. Dia bahkan membenteras bid'ah dan khurafat. Bahkan dia pun telah mendapatkan karamah, umur yang belasan tahun sudah ada karamahnya. Di situ juga Allah Ta'ala dah tunjukkan bakal wali yang besar, iaitu Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Sirrul Aziz. Selama 18 tahun itu juga dia telah bergiat menimba ilmu-ilmu syariat, dan dia ternyata tidak pernah puas dengan ilmu yang sudah dicapainya, melainkan sentiasa hendak lebih dari apa yang sudah diketahuinya. Maka dia pun berangkat menuju ke Baghdad pada tahun 477 Hijrah.
Dan dikatakan pada tahun itu pula lah Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala telah meninggalkan mengajar di Universiti Nizamiyah kerana berzuhud membelakangi dunia untuk menambah makrifat dan keyakinan. Jadi dikira-kira dia sama sezaman dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Cuma Imam Ghazali lebih awal lagi. Dia umur belasan tahun. Imam Ghazali dah jadi guru besar dah, profesor dekat universiti di Baghdad tu. Tetapi Imam Ghazali meninggalkan profesinya, meninggalkan jawatannya kerana nak beruzlah, nak membersihkan hatinya. Dia tu telah mula bertukar daripada menjadi daripada ulama fiqh kepada ulama tasawuf. Siapa dia? Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Baghdad di zaman Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jalani terkenal sebagai tempat tamadun sedunia, di mana terdapat padanya kemajuan dalam semua segi hidup. Di situ juga tempat pertemuan para filsuf, iaitu ulama-ulama falsafah dan ulama, markas para ilmuwan dalam bidang ilmu fikih, tafsir dan hadis. Di sana juga berkumpul para penyair, para karyawan, para penterjemah, para penulis sejarah, tarikh, di samping menjadi tempat berkembangnya para zuhud dan sufi. Subhanallah tuan-tuan ya. Sayang ya, tempat itu tempat sejarah Baghdad ni. Salah satu dunia semua datang menuntut ilmu di Baghdad. Hebat betul. Tapi hari ini kita lihat kehancurannya ya. Apa nak buat, dah memang takdir Allah demikian. Tapi itulah, pada masa Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani memang Baghdad itu sangat popular dengan keilmuan orang-orang yang berilmu. Lantaran itu tiada hairanlah kalau kota itu menjadi tumpuan pandangan orang-orang yang datang untuk menambah ilmu dan keyakinan, mencari makrifat dan ketenangan hatinya, yang akan menganggap tempat itu sebagai tempat menambah pengetahuan di bawah pemerhatian maha-gurunya yang sudah terkenal pada masa itu. Popular lah Baghdad ni ya, dengan syekh-syekh, wali-wali, ulama-ulama ya, yang mengajar di kota Baghdad tersebut. Syekh Abdul Qadir Jalani menetap di Baghdad lebih dari 70 tahun. Subhanallah, 18 tahun di kampung dia, 70 tahun di Baghdad. Dah berapa tahun dah? Dah berapa? 88 tahun ya. Di mana dia telah mengalami zaman pemerintahan seramai 15 orang daripada khalifah rejim Abbasiyah, iaitu zaman pemerintahan Khulafa Abbasiyah, di mana pada zaman akhir-akhirnya berlaku pertarungan di antara penguasa Abbasiyah dengan penguasa kaum Saljuk yang mahukan pengaruh dan kuasa mereka menembusi kedaulatan Abbasiyah di Baghdad. Ada kalanya mereka mencapai apa yang dicita-citakan itu, dan banyak kali pula telah berlaku perselisihan dan pemberontakan sehingga timbul peperangan dan pembunuhan di antara dua kuasa itu. Memang sejarah Islam ni kalau kita lihat, mana saja ada pemerintah Islam yang sudah tegak berdiri, ada saja yang khianat. Dan itulah yang berlaku juga pada zaman Syekh Abdul Qadir Jalani ya, iaitu khalifah khulafa daripada Abbasiyah, pemerintah zaman Abbasiyah. Jadi kalau kita mempelajari sejarah Islam selepas zaman Khulafa Rashidin, 4 khalifah yang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, kemudian lepas tu zaman Umayyad Empire, Umayyah, dan kemudian lepas tu Abbasiyah. Jadi Abbasiyah ni zamannya Sayyidina Abdul Qadir Jalani hidup ya. Ada kali mereka dan lantaran ada yang rebut kuasa yang sering tidak putus di Baghdad, maka rakyat kota itu telah terpengaruh dengan siapa yang berkuasa di masa itu, lalu terpaksa mengagungkan mereka dan tunduk di bawah takluk siapa yang berkuasa itu, sehingga mereka terpecah belah dan sukar untuk bersatu lagi. Mereka terus mengejar kemewahan dunia, merebut harta bendanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka yang tidak pernah puas itu. Maka tersebarlah di antara mereka perasaan dengki dan nifak. Nifak itu munafik, dendam, khusumat, benci dan permusuhan, dan lain-lain penyakit masyarakat yang sangat membahayakan bangsa dan agama. Jadi perkataan benci, dengki, khianat,
hasad sebenarnya bukan barulah. Daripada zaman dulu pun dah berlaku. Bahkan di kota Baghdad yang kita kata penuh dengan alim-alim ulama pun terdapat juga perkara tersebut. Kenapa? Sebab setengah-setengah ulama tu pun dah terpengaruh dengan dunia. Mana yang jadi penguasa, mereka pun sokong penguasa tu. Kenapa? Supaya dapat kedudukan di sisi kerajaan yang memerintah. Dan kerana itu pula, maka masyarakat Baghdad telah terbagi kepada dua puak yang besar yang sangat jauh dari mengenal takwa kepada Allah. Pertama, kaum yang memiliki harta kekayaan yang hidup dalam kemewahan dan berpoya-poya dengan nafsu syahwat tanpa ada sedikit pun perasaan belas kasihan terhadap kaum yang lemah dan orang-orang yang tidak punya, bukan kerana hendak menolong mereka, malah untuk bersyukur terhadap nikmat dan kesenangan yang dikurniakan Allah pun tidak pernah terlisan dalam hati mereka. Ini bangsa yang pertama ni memang betul-betul materialistik lah, kebendaan semata-mata. Dan puak yang kedua, kaum yang tidak punya atau yang tidak terbayang untuk memiliki kekayaan dan kemewahan, yang menghabiskan usianya dalam kekecewaan dan kesempitan hidup disebabkan tidak mempunyai harta benda. Namun begitu mereka tetap berusaha meningkatkan diri ke dalam puak pertama tadi dengan apa cara sekalipun. Mereka ini tidak pernah merasakan harga ilmu pengetahuan ataupun dipekerti yang dimuliakan. Bahkan mereka juga tidak sanggup bersabar dan redha dengan keadaan yang mereka tanggung itu. Jadi pokoknya yang kedua ni pun, walaupun mereka tu orang fakir, orang miskin pun, tapi masih lagi rakus kepada keduniaan. Pada zaman yang beginilah muncul Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad dalam golongan orang-orang yang semacam ini. Maka apa yang patut dia lakukan? Jadi Allah Ta'ala memang setiap awal 100 tahun menghantarkan seorang daripada kekasihnya untuk menjaga agama ini, membetulkan apa yang sudah tersilap. Dan begitulah Allah telah menghantarkan Syekh Abdul Qadir Jailani pada masa orang sudah kejarkan dunia dan lupa kepada agama. Itulah muncul Syekh Abdul Qadir Jailani untuk memperbaiki keadaan tersebut. Zaman penyelewengan yang mengejutkan. Syekh Abdul Qadir Jailani telah melihat penyelewengan masyarakat yang begitu berat sekali. Maka dia merasa bahawa umat ini sangat memerlukan kepada semangat agama yang bersih, yang dapat menarik mereka dari terlalu menciptakan dunia dan merakusi kelazatannya serta berlumba-lumba untuk mengejar pangkat dan kedudukan. Dia merasa wajib menanam semacam perasaan yang dapat menghidupkan semula roh keimanan di dalam jiwa manusia untuk mengingati kepercayaan tentang akhirat, agar hati mereka segera kembali kepada mencintai Allah Ta'ala, rindu kepada Allah serta mencari keridhaan Allah. Untuk mencapai cita-cita yang mulia ini, wajib setiap manusia mempelajari dengan betul dan hal ilmu-ilmu syariat dipupuk dengan pimpinan yang jitu dan petunjuk serta nasihat yang banyak. Lantaran itu, Syekh Abdul Qadir Jailani telah bersungguh-sungguh menuntut ilmu-ilmu agama dengan kerajinan yang luar biasa, sehingga dikatakan bahawa dia telah meraih ilmu dalam sehari apa yang diraih oleh rakan-rakannya dalam seminggu. Itu pun dia masih belum merasa puas lagi, malah jiwa yang masih mahu lebih dari itu dan berusaha untuk menambah diri dengan ilmu dan mendalami ilmu. Di samping itu, dia tidak pula sampai mencuaikan ibadatnya dan riyadahnya dalam menekan diri dari tuntutan dunia dan habuannya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah Ta'ala memang sudah, orang kata, memilih, ya, diberikan dia kemudahan. Orang nak belajar seminggu yang pelajaran, dia dah 1 hari dia dah boleh cover dah. Masya Allah, terang hati dia, mudah hafalan dia dan mudah fahaman dia, tajam akal dia. Subhanallah, bukan hanya dia belajar, tapi ibadat pun dia tak tinggal. Ibadat tahajud dia, baca Quran dia, zikir dia, dan melawan nafsu. Riyadhah tu maknanya melawan nafsu. Melawan nafsu dia, yang mana nafsu jahat dia tu atau amarah. Ini semua dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada setengah orang kata, kalau kau belajar jangan amal tasawuf dulu, nanti tak kau
kau punya belajar tak sempurna. Jawapan kita kalau kita belajar tidak amal tasawuf, ilmu yang kita dapat pun tak ada berkatnya. Kenapa? Sebab hati kita masih kotor. Macam mana kita nak tuangkan air dalam tempayan ataupun dalam cawan yang kotor? Sudah tentulah air itu pun menjadi kotor. Jadi sebab itulah sini kita lihat Syekh Abdul Qadir Jalani, dia mengamalkan keduanya. Pembersihan hati rohani dilakukan dan juga dia pun menuntut ilmu syariat. Jadi ilmu syariat ini bukan sekadar menuntut biasa saja. Dia tuntut betul-betul, umpama kata menjadi ulama besar, dan memang dia menjadi ulama yang besar. Itulah Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrul aziz. Dia telah mengambil ilmu dari kebanyakan mahaguru yang terkenal di Baghdad pada masa itu. Antaranya dia telah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekumpulan mahagurunya, di antaranya Abu Ghalib Muhammad Al-Baqillani, Ja'far As-Sarraj, Abu Bakar bin Susan, Abdul Rahman Al-Jazzaz, Ali Al-Karhi, Hibatullah bin Al-Mubarak, Ibnu Bayan, Abu Talib bin Yusuf, Abu Zaiti dan lain-lain lagi. Jadi maknanya dia punya belajar, guru dia bukan satu orang, banyak guru. Kenapa dia belajar banyak guru? Kerana setiap satu guru ada kelebihan dan ada kekurangan. Tak semua guru lengkap segala-galanya. Yang sempurna hanya Allah Ta'ala. Jadi di sini satu pelajaran untuk kita juga. Kadang-kadang orang tu belajar satu guru, dah fanatik guru tu, dah yang lain-lain dia tak mau dengar dah. Padahal kita pun kena dengar. Kalau tersilap guru kita yang awal, kita boleh betulkan diri kita. Macam sekarang, kalau kita maaf kata, kalau setengah orang tu dah pegang fahaman-fahaman yang ekstrim, fahaman-fahaman kata ini semua bid'ah, ini semua khurafat, orang lain sebut, orang lain ajar pun, orang lain tegur pun tak mau terima. Kenapa? Dah satu saja dia punya fikiran dia punya pegangan dia. Ini pun satu bahaya. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Jalani dia banyak guru. Tapi alhamdulillah semua guru-guru dia tu guru-guru yang mu'tabar, yang diterima oleh dunia Islam. Dia belajar ilmu Quran dan usul dari juga dan furu' dari beberapa mahaguru. Antaranya Ali bin Aqil Al-Hambali, Mahfuz Al-Khaluzani Al-Hambali, Muhammad bin Al-Qadhi, Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin Farra Al-Hambali dan lain-lain lagi. Dia Imam Syekh Abdul Qadir Jalani ni, dia memang alim 4 mazhab, tetapi dia mengamalkan 2 mazhab, iaitu amalan mazhab Hambali dan juga mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab dia pun beramal dengan mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i yang terpaling sekali dia nampak melihatnya kekuatan hujahnya. Tapi mazhab Hambali dia tak tinggalkan, kerana dia bermimpi berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal, berkata padanya, wahai Abdul Qadir, kau amalkanlah mazhab aku, kalau tidak akan lenyaplah mazhab aku ini dari muka bumi. Maka dengan sebab itulah dia pun mengamalkan mazhab Hambali. Itulah sebab dia dikenal sebagai Hambali dan juga dikenal sebagai Syafi'i. Dia belajar ilmu bahasa dan sastra pada Yahya bin Ali At-Tabrizi. Dia belajar ilmu tasawuf daripada Syekh Hamad bin Muslim Ad-Dabbas. Dan dia dipakaikan kain tasawuf oleh Al-Qadhi Abu Said Al-Makrami, yang menyambung silsilahnya pertalian tasawufnya kepada guru-guru ilmu tasawuf yang terkenal seperti Asy-Syibli, Al-Junaid, As-Sari Sakti, Ma'ruf Kharqi, Daud At-Tai, Habib Al-Ajmai, Ajami, dan Al-Hasan Al-Basri, dan seterusnya kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Jadi maknanya Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani dia pun mengamalkan tarekah. Masa itu sudah ada dah tarekah. Tarekah ni bermula daripada zaman Sidi Syekh Junaid Al-Baghdadi pada tahun 250 Hijrah. Jadi pada zaman Syekh Abdul Qadir Jalani sudah ada amalan-amalan tarekah yang disebutkan nama-nama guru semua. Semua adalah ulama-ulama, wali-wali Allah dalam silsilah tarekah, beberapa tarekah. Kemudian Syekh Ahmad bin Muslim Ad-Dabbas telah mengkhususkan muridnya Abdul Qadir Jalani dengan berbagai-bagai mujahadah dan riyadah. Dan Syekh Hamad inilah yang menjadi tauladan bagi sekalian guru tasawuf di Baghdad pada ketika itu. Maka untuk membuktikan tasawufnya, Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu an berlimpur lara di merata padang pasir Irak untuk melazimkan diri dalam mujahadah dan berkhalwat,
menanggung berbagai-bagai deritaan, hidup untuk menekan jiwa serta memerangi hawa nafsu, sentiasa berlapar perut dan bangun malam, menetap di tempat-tempat yang jauh dari pandangan manusia kerana nak menunjukkan diri kepada beribadat, nak menunjukkan diri kepada beribadat dan berzikir. Subhanallah, Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani, walaupun dia sudah alim pada umur dia 30 tahun, 40 tahun, dah alim dah, subhanallah, tapi dia belum lagi start mengajar. Bila dia start mengajar? Bila umur dia 50 tahun. Dan dia pun belum lagi bernikah kahwin lagi sampai umur dia 50 tahun. Subhanallah. Apa yang dia buat? Selain daripada dia dah belajar, dia membuat mujahadah. Mujahadah tu apa? Melawan hawa nafsunya, bawa diri dia ke padang pasir, jauh pada orang, mengajar dia bertawakal kepada Allah, kadang makan kadang tak makan. Dalam riwayat yang lain mengatakan pernah satu masa, satu hari dia tak pernah makan. Maaf, 1 tahun dia tak makan. Tak makan 1 tahun. Itulah dia bermujahadah. Dia nak membawa diri dia tu dekat pada Allah SWT, nak meremahkan nafsu syahwat jahat dia. Dan demikian pula, setahun dia pernah tak minum pula. Ustaz, matilah orang tak minum. Itulah dia Allah SWT nak tunjukkan karamahnya Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani. Mungkin perkara itu satu perkara yang mencari adat ataupun yang luar kebiasaan kita, tapi itulah namanya karamah. Karamah ni apa dia? Sesuatu yang luar biasa yang tak mampu dilakukan oleh orang biasa. Seperti kalau kita katakan Ashabul Kahfi, orang-orang pemuda yang tidur dalam gua selama 309 tahun. Boleh hidup tak? Tak makan, tak minum. Sudah tentulah tak boleh. Tetapi dia orang hidup dan masih lagi muda lagi. Begitulah kehendak Allah. Itu namanya karamah. Jadi kalau ada orang kata, mustahil, mana boleh dia hidup 1 tahun tak makan, mana boleh hidup 1 tahun tak minum, itu mustahil kepada kita. Tapi karamah kalau Allah nak jadikan, kun fayakun, semuanya bersegala-galanya jadi. Syekh Abdul Qadir Jalani pernah mengatakan dari hal dirinya, katanya, aku telah merasakan bermacam-macam kebencanaan sejak aku mula bersufi. Tiada suatu kesempitan melainkan sudah aku tanggung. Pakaianku hanya sehelai jubah yang kasar, di atas kepalaku hanya sehelai kain yang menutupinya. Aku sentiasa berkaki ayam bila berjalan, dan terkadang-kadang aku berjalan di atas duri. Makananku dari daun-daun pohon, meskipun terkadang-kadang daun itu berduri atau daun-daun yang tumbuh di tepi sungai. Subhanallah, ya. Ini namanya karamah sebagaimana disebut tadi. Jangan pula kita pun macam ni aku pun nak buat. Tak ada. Kalau orang tu memang sampai makam tersebut, itu bagi dia dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau orang tu tak sampai makam tersebut, jangan paksa. Kenapa? Sebab nanti dia menyalahkan tasawuf. Nanti dah jatuh sakit, dia belajar tasawuf dengan ustaz ni. Tengok anak aku ni sampai jatuh sakit, tak mau makan ni. Dia makan daun-daun saja. Inilah belajar tasawuf. Jangan. Nanti tasawuf pula disalahkan. Ini kita mendengar cerita sejarah seorang wali Allah, macam mana mujahadah dia. Kalau orang tu betul sampai darjat tersebut, itu tak jadi masalah. Semua itu tiadalah dihairankan sebab kedua ibu bapa Abdul Qadir terkenal orang-orang yang berzuhud di dunia, padahal mereka tergolong orang-orang yang berada. Namun begitu mereka selalu cenderung kepada orang-orang yang susah dan yang tidak berada agar mereka dapat membantunya kerana baik hati mereka. Jadi mak bapak Syekh Abdul Qadir Jalani ini bukan orang miskin, tidak. Orang berada, ya, ada harta, tetapi mereka tidaklah habis hanyut dengan dunia. Bahkan mereka orang yang sederhana, bantu orang fakir miskin yang susah. Demikianlah Syekh Abdul Qadir Jalani. Wallahu a'lam. Kita bersitulah tuan-tuan, ya.